Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada kelas 4 Sakura yang disayangi sekalian. Okey, semua sihat hari ni? Sihat. Ah, Sihat. okey, alhamdulillah. Okey. Faris Oh, Faris ni rupanya. Okey, cikgu ambil balik kehadiran. Okey, setakat ni cikgu silap orang tadi. Faris rupanya. Okey, tolong tutup mic ya. Okey, terima kasih kepada murid yang hadir pada kelas pada pagi ini. Tahniah diucapkan kerana kehadiran yang cukup baik. Cikgu nak beritahu kepada awak, nanti cikgu akan beri juga hadiah kepada murid yang kehadiran penuh untuk PDPR. Maksudnya dia Google Meet lah, tak pernah sekali pun tak masuk. Okey, maksudnya itu pun akan ada dapat hadiah juga. Okey, nanti cikgu akan beri hadiah insya-Allah lah. Mudah-mudahan buka sekolah ni bulan 10 lah paling awal pun. Okey, kalau dah buka sekolah ni kita akan berjumpa. Okey. So hari ni kelas kita sambung pelajaran kita dengan tajuk yang berikutnya. Sebelum cikgu pergi kepada pelajaran kita pada ni, cikgu nak tunjukkan dulu awak punya hasil kerja pada hari Isnin yang lalu. Okey, hari Isnin ni masih ada lagi beberapa orang murid yang tidak menghantar tugasan. Cikgu dah banyak kali dah remind si Adam Faris ni. Bila dia nak hantar tugasan? Dari berapa lama dah? Dari awal bulan Ogos sampai sekarang tak hantar-hantar. Nah, dia datang kelas cikgu tapi dia tak masuk. Dia tak hantarkan dalam Padlet. Okey, bila tu minta tolong. Kalau rasa tak pandai, minta tolong kawan atau hantar terus kepada cikgu. Okey, ini adalah murid yang dah hantar, yang murid yang belum hantar. So siapa yang nama dia tertinggal tak ada tu, tolonglah masukkan. Okey, yang hadir hari ni, kecuali murid yang ada masalah tertentu lah. Okey, masalah kesihatan dan sebagainya, cikgu bagi pengecualian. Boleh hantar lambat sikit. Okey, ni murid yang dah hantar. Ada murid yang belum hantar, boleh nampak kan? Okey, so, cikgu tak payah sebut lah siapa. Okey, boleh nampak. Dia yang dah hantar bagus. Very good. Yang belum hantar ni diharapkan dapat hantar secepat yang mungkin. Okey, kalau tidak nanti cikgu tak dapat nak bagi markah. Kalau awak tak hantar, bermaksud cikgu tak dapat nak beri markah. So nanti mana TP awak akan rendah lah. Nanti cikgu beritahu awak dapat TP berapa. Okey, tolong matikan mikrofon. Cikgu. Yes? Apa dia? Nak tanya apa-apa ke? Saya masuk. Siapa dia tu? Siapa dia tu? Iris. Iris. Okey, cikgu ambil kehadiran Iris Iris. Okey, so hari ni kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan topik yang seterusnya. Masih lagi di topik masa dan waktu. Cuma kali ini kita fokus kepada TP2 iaitu perkaitan dalam masa. Maksudnya hubungan antara unit-unit masa. Okey, yang pertama 4.41 menyatakan perkaitan antara alaf, abad, dekad dan tahun. Okey, yang seterusnya 4.42 menukar unit masa melibatkan jam dan hari, hari dan minggu, bulan dan tahun dan seterusnya tahun, dekad dan abad. Maksudnya setiap daripada unit-unit ni sebenarnya mereka ada kaitan masing-masing. Okey, kenapa kaitan tu? Contohnya macam awak. Awak dengan cikgu apa kaitannya? Siapa boleh tahu? Awak dengan cikgu apa kaitan awak dengan cikgu? Belajar. Belajar, iaitu guru dan murid, betul tak? Okey, contoh macam mak dengan ayah awak, apa kaitan mereka berdua? Mak dengan ayah awak, apa kaitan mereka berdua? Kahwin. Kahwin atau suami isteri. Betul. Contohnya awak dengan adik bongsu awak. Apa hubungan awak dengan dia? Adik-beradik. Adik-beradik. Sama juga macam sama juga macam unit masa. Unit masa sebenarnya mereka ada kaitan antara satu sama lain. So kita nak belajar pada hari inilah. Okey, jadi semua orang bersedia dengan buku My DSKP muka surat 80. Tuliskan hari dan tarikh pada hari ini. Hari ini hari Khamis. Semua orang tulis hari Khamis. Okey. Tarikh kita pada hari ini ialah 19 hari bulan Ogos 2021.
21. TP kita pada hari ini ialah TP 2. Maksudnya kalau awak boleh jawab soalan pada hari ini, awak layak mendapat TP 2. Okey. Kita tengok latihan yang pertama. Latihan yang pertama ini ialah carta ataupun peta aiting peta pokok. Atau nama pendeknya dalam carta ini dipanggil sebagai Al-Adik. Apa benda Al-Adik itu? Pernah dengar tak? Pernah dengar tak Al-Adik? Tak pernah Tak pernah. Okey, cikgu bagi tahu. Apa maksud Al-Adik tu? Okey, carta Al-Adik ni ialah nama ringkas. Nama ringkas bagi alaf, abad dan tahun. Datang daripada al ni datang daripada alaf. A ni datang daripada abad. Dek ni datang daripada dekad. Tu sebenarnya. Sebab tu kita panggil Al-Adik. Okey? Okey, dia ada hubungan kaitan antara satu sama lain. Okey, so cikgu nak minta tolong siapa yang rasa dia boleh jawab lah. Okey, agak-agak awak, satu dekad, ni satu dekad satu dekad sama dengan berapa tahun? Siapa boleh beritahu? Saya dah tahu. 10. Berapa jawapan dia? 10. Betul. Satu dekad jawapannya adalah 10 tahun. Okey, okey, catat dekat bahagian latihan 1. Jawapan untuk satu dekad ialah sama dengan 10 tahun. Yes, terima kasih Hamzah. Okey, so dekat sini kita nak bagi tahu hubungan antara satu dekad dengan tahun ialah 10 tahun. Maksudnya satu dekad adalah sama dengan 10 tahun. Kalau cukup 10 tahun kita panggil sebagai satu dekad. Okey, macam sekarang tahun 2021 kan? So, tahun 2021 bermaksud kalau start daripada tahun 2000, bermaksud kita dah lebih 2 dekad 1 tahun. Sebab kita dah 2021 kan? 21 dah lepas. Maksudnya 21 tahun tu bermaksud 2 dekad 1 tahun. Tu maksud dia. Okey, seterusnya. Carta Al-Adik yang seterusnya, abad. Siapa boleh beritahu cikgu? 1 abad sama dengan berapa tahun? 100. Ya, 1 abad sama dengan 100 tahun. Ini asas. Itu beza dia. Dekad ialah 10, abad ialah 100. Ingat benda tu. Okey, kalau 1 abad, tolong tutup mikrofon. Kalau 1 abad sama dengan 100 tahun, kalau 1 abad sama dengan berapa dekad pula? Dekad tu kena ada berapa nak cukup 1 abad? 10. Macam tu. Sebab 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 sebanyak 10 kali dapatlah 1 abad. Sebab tu dipanggil sebagai 10 dekad. Okey, 1 abad sama dengan 10 dekad. Okey, seterusnya. Soalan berikutnya. Alaf. 1 alaf sama dengan berapa tahun? Cuba buat tekaan. Agak-agak lah. 1 alaf sama dengan berapa tahun? Siapa nak teka? 1000. Okey, sorry cikgu tak tengok WhatsApp, tak tengok chatting. Okey, betul. Jawapan dia adalah 1000. Okey, 1 alaf sama dengan 1000 tahun. Okey. Sorry cikgu sekat-sekat. Okey. Okey, tak apa. Memang mungkin line problem kot. Ataupun mungkin line awak yang problem. Okey, kalau contoh ada masalah dari sekat-sekat awak tak jelas, nanti awak boleh tengok balik video ni. Video ni awak boleh tengok balik supaya awak boleh dengar yang jelas. Sebab memang cikgu rakam guna Microsoft PowerPoint. Guna Microsoft PowerPoint ni memang dia punya suara memang sangat jelas. Awak boleh tengok dalam video cikgu kan? Awak ada tengok tak video cikgu yang sebelum ni? Pernah. Ada tengok kan? Kalau siapa yang tengok balik, disarankan awak tengoklah balik. Mungkin ada suara awak nak dengar suara awak, mungkin awak nak dengar nak tengok gambar awak semua kan. So awak tengoklah. Okey, 1 abad, 1 alaf sama dengan 1000 tahun. Okey, kalau 1 alaf sama dengan berapa dekad? Satu alaf sama dengan berapa dekad? 100. Betul. 1 alaf sama dengan 100 dekad. Okey? 100 dekad. Okey, kalau 1 alaf juga sama dengan berapa abad? 10. Betul. Jawapannya ialah 10. Sebenarnya main dekat sini je. 10, 100, 10, 100, 1000, 100, 10. Semuanya ni senang nak ingat sebenarnya kalau tengok macam ni kan. Kita boleh nampak
Haziq cikgu ambil kehadiran kejap lagi Okey, so kat sini 1110. Ni kena tahu sikit lah. Tapi sebenarnya yang paling penting sekali, kelas tolong beri perhatian. Okey, yang paling penting sekali adalah yang atas ni, yang cikgu tanda right ni Sekejap cikgu tanda right warna merah ni. Ini yang paling penting awak kena hafal. Ini yang sangat penting. Yang bawah ni tak hafal sangat pun tak apa. Yang warna merah ni yang sangat penting. Yang cikgu tanda right ni. Ini sangat penting. Kalau ni tak hafal memang susah awak nak jawab. Kena hafal. Ni kalau boleh hafal insya-Allah boleh jawab soalan yang lepas ni. Okey, soal tu TP2 je. Okey, soalan seterusnya. Carta Tahbumihja. Apa maksud Tahbumihja ni? Apa benda datang dari mana Tahbumihja ni? Tahun, bulan, minggu, hari, jam. Betul. Nama pendek dia ialah Tahbumihja. Tapi nama panjang dia seperti awak sebut tadilah. Pelik sikit, memang first time dengar kan. Okey, so dekat sini ada satu perkataan dipanggil sebagai B. B maksudnya apa? B maksudnya apa? Besar. K maksudnya apa? Besar. K maksudnya apa? Kecil. Kecil. So sebenarnya dekat sini ada sebab kenapa cikgu susun mengikut tertib menurun. Start daripada nombor yang lebih besar, unit yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Okey, dalam banyak-banyak ni, dalam carta Tahbumihja ni, yang paling besar sekali adalah tahun. Okey? Yang paling besar sekali adalah tahun. Paling besar sekali. Sebab tu cikgu tulis besar. Okey, kemudian tahun ni kalau kita nak tukar kepada bulan, kita akan guna operasi darab. Okey, macam mana kita nak tahu darab ke bahagi, nanti cikgu akan ajar. Tapi awak kena tahu nak kena darab berapa, nak kena bahagi berapa. Ni cikgu ajar dulu. Okey, sekarang kita nak tukar dari besar kepada kecil dulu. Unit yang lagi besar, cikgu nak tukar kepada unit yang lagi kecil. Maksudnya, okey, cikgu guna pen warna hijau. Cikgu nak tukar daripada unit yang lagi besar kepada unit yang lebih kecil. Nak patah balik macam ni. Macam tu. So, macam mana kita nak dapat dia punya cara dia tu. Macam mana kita nak mengiranya. Okey, so cikgu akan ajar. Okey, pertama sekali, dengar. Pertama sekali, bila kita nak tukarkan dari tahun kepada bulan, cikgu dah bagi tahu dah jawapan dia. Dari tahun nak tukar kepada bulan ialah darab 12. Okey, contohnya 1 tahun nak dapat sama berapa bulan? 1 darab 12. Sebab tu dah dapat 12 bulan. Macam tu. Okey, dari darab 12. Kalau tahun dia nak tukar kepada minggu, agak-agak apa? Agak-agak awak lah. Cuba awak teka. Darab ke bahagi? Bahagi. Okey. Okey, siapa yang cakap darab? Ada yang cakap darab tak? Okey, tak apa. Cikgu nak tanya, dalam 1 bulan ada berapa minggu? 4 minggu. Sebenarnya 4. So sebenarnya kat sini adalah nombor 4. Okey, kalau besar kepada kecil, kita akan guna operasi darab. BK. Nanti cikgu ajar lepas ni. BK bermaksud darab. Darab 4. Maksudnya segala yang naik segala nilai dekat atas ni semua akan jadi darab. Lepas ni awak tengok kejap lagi So dia darab dengan 4. Kenapa? Sebab bulan nak tukar kepada minggu, kita akan darab 4. Tolong tutup mikrofon dan tolong beri perhatian Cikgu nampak ada yang tak tengok ni, yang banyak main-main ni. Beri perhatian. Okey, so darab dengan 4. Ini penting ni, kalau tidak awak tak boleh jawab nanti. Okey, darab dengan 4. Okey, sekarang dari minggu kepada hari, agak-agak nombor apa? Agak-agak lah, minggu kepada hari. 1 minggu berapa hari? Takkan tu tak tahu. 7. 7. Bermaksud 7. Operasi apa? Darab ke bahagi? Ya, 7. Nak darab ke bahagi? Kali. Darab. Betul, darab. Okey, kemudian dari hari kepada jam. 1 hari sama dengan berapa jam? 1 hari 24 jam. 24 jam. So maksudnya kita letak 24. Guna operasi apa? Guna operasi apa? Darab ke bahagi? Darab. Darab. Okey, cuba awak tengok dekat sini Cuba awak tengok dekat simbol kat sini. Awak nampak tak semuanya guna operasi apa?
Kali. Atas ni semua guna operasi apa? Semua ni guna operasi darab. Okey, kenapa cikgu guna operasi darab? Cikgu nak bagi tahu. Okey. Benda ni kita panggil sebagai, kita tukarkan dari unit besar kepada unit yang lebih kecil, kita panggil sebagai BK. Cuba awak tengok dekat bawah tu. Dekat bawah ni dia ada tulis BK bermaksud menukarkan unit lebih besar kepada unit lebih kecil. Sebab tu kita panggil sebagai BK. BK. Maksudnya dari besar tukar kepada unit yang lebih kecil. Bulan ni lagi kecil, tahun lagi besar. Tapi bila bulan lawan dengan minggu, bulan lagi besar, minggu lagi kecil. Tapi bila minggu lawan dengan hari, minggu lagi besar, hari lagi kecil. Macam tu pula. Tapi kalau hari lawan dengan jam, hari lagi besar, jam lagi kecil. Tu maksudnya. Maksudnya semakin ke kanan, semakin kecil. Siapa yang berada di paling kiri sekali iaitu tahun, kemudian bulan, kemudian minggu, hari, kemudian jam. Ini adalah yang lagi besar. Maksudnya tahun ni kira anak sulung lah. Anak yang paling besar sekali. Dalam carta Tahbumihja ni. Dia anak sulung tahun. Anak kedua angah bulan. Tapi dia anak kepada siapa tu? Siapa? Tahun. Tahun dia anak kepada dekad. Dekad bapak dia abad. Abad pula bapak dia lagi alaf. Tu maksudnya alaf ni moyang dia. Alaf ni paling besar sekali. Ni datuk nenek dah ni. Lepas tu cikgu tak campur kan. Alaf, abad dengan dekad ni adalah datuk nenek dia. Lepas tu cikgu tak campur. Dia kecil dia. Cikgu tak campur kan. Kalau dekat sini tahun, dalam carta Tahbumihja ni yang paling besar sekali ialah tahun. Tahun ni adalah anak sulung. Okey, kemudian anak kedua bulan. Anak ketiga minggu. Anak second last hari. Anak paling kecil jam. Sebenarnya ada lagi anak lagi kecil, iaitu minit dan juga saat. Ada lagi tapi cikgu tak masuk lah dalam ni. Cikgu hanya masuk jam saja. Tak masuk lagi. Kita tak belajar yang tu lagi. Bukan tak belajar. Awak dah belajar masa dah tak terlibat dalam cerita ni. Awak belajar tu belajar 3 kan. So dah jam 4 tak perlu belajar lagi lah. Okey. So dekat sini semua yang operasi atas ni menggunakan operasi darab. Okey, sekarang kita nak patah balik. Kalau dari jam, unit jam, kalau kita nak tukar kepada hari, kita akan guna operasi apa? Bahagi. Yes, bahagi. Nak bahagi nombor berapa? Dia akan sama dengan atas. Bahagi 24. Dia akan lawan daripada dia akan lawan dengan yang atas ni. Macam tu. Ya, betul. Dia macam tu. Dia akan lawan daripada yang atas ni. Kalau tadi darab 24, so bila nak patah balik mestilah kena bahagi. Okey, kalau hari kepada minggu, operasi apa? Hari kepada minggu. Bahagi berapa? Bahagi 7. Bahagi 7. Okey. Kalau dari minggu kepada bulan? Bahagi 4. Bahagi 4. Tulis kat situ bahagi 4. Okey, terima kasih. Siapa rasa macam nak menulis, tulis dekat situ. Bahagian chatting. Jangan chatting benda merepek. Chatting benda pelajaran tak apa, cikgu tak marah. Okey, so dekat sini kita nampak untuk bahagian yang atas, iaitu tulisan berwarna biru ini, kita menggunakan operasi darab. Manakala kalau yang tulisan yang berwarna hijau adalah menggunakan operasi bahagi. Okey, macam mana boleh dapat bahagi dan darab ni kita tengok dekat sini. Okey, sekiranya kalau kita nak tukar dari unit yang lebih besar kepada unit yang lagi kecil, iaitu kita panggil sebagai BK. Tolong tutup mic bising sikit. Kalau kita nak guna unit dari besar kepada kecil, kita panggil sebagai BK. Nanti cikgu beritahu, cikgu BK dengan BK ni macam mana? Okey, yang ni tersilap Boleh tak awak betulkan yang ini? Yang ni sebenarnya bukan BK. Tolong betulkan, ni sebenarnya adalah KB. Tolong betulkan, silap ni. Cikgu lupa nak betulkan Okey, tolong KB. Yang bawah ni sebenarnya KB, bukan BK, dia terbalik tu. Okey. Cikgu lupa nak betulkan, baru perasan. Okey, so dekat sini bila kita nak tukar dari unit yang lebih besar
kepada unit yang lebih kecil. Nampak ni? Besar kepada kecil. Kita akan guna BK. Sebab tu dia panggil besar kecil. Nampak ni? Besar kepada kecil. Besar kepada kecil. So kita panggil BK. Nampak ni? B yang ni K. Sebab tu kita panggil besar kepada kecil. BK. So BK, K bermaksud kali. K ni bermaksud kali. So bila kita sebut kali, kita akan gunakan operasi darab. Macam tu. Nanti cikgu bagi tahu macam mana nak guna. Lepas ni, sekarang ni cikgu nak ajar konsep dulu. Macam mana nak tukar. Yang ni kena tahu. Kena tahu BK tu apa. BK tu maksudnya besar kepada kecil. Guna operasi darab. Okey, sekarang ni kita nak cari yang lawan dia pula. Lawannya ialah KB. KB bermaksud kecil kepada besar. Okey. KB bermaksud kecil kepada besar. Cuba tengok ni. Kecil. Nampak ni perkataan kecil kepada besar. So, B kat sini. So, kita panggil KB. Sebab tu nama dia KB. Sebab menukarkan kecil kepada besar. Guna operasi apa? Operasi bahagi. Macam mana kita nak tahu darab atau bahagi? Senang saja. Okey, tolong beri perhatian. Okey, macam mana kita nak tahu sama ada kita nak guna operasi darab atau bahagi? Senang saja, kita tengok huruf ni. Ni huruf K kan? K, kalau BK bermaksud kali. Kalau K tu dekat belakang, kita sebut kali. Maksudnya guna operasi darab. Okey, B ni juga dia ada maksud lain. B ni maksud dia bahagi. So, kalau dia adalah KB, B dekat belakang, kita akan guna operasi bahagi. So, kena tahu. Okey, tu konsep tu kena tahu. Ni kalau tak tahu, susah nanti nak jawab soalan lepas ni. Ni adalah carta tahbun mihja dan juga BKKB. BKKB. Apa gunanya BKKB? Kita akan guna selepas ini. Tengok macam mana cikgu guna BKKB. Okey, tengok Okey, dah selesai dah soalan latihan 1. Okey, sekarang cikgu nak ajar awak latihan 2. Okey, latihan 2 ialah berkaitan menukarkan unit hari serta jam dan sebaliknya. Ini fokus kita yang pertama sekali. Tengok depan, jangan duk main. Hari serta jam. Okey, sebab tu dia unit dia hari dengan jam je. Cikgu kenapa tak ada minit? Sebab minit kita belajar masa darjah 3. Sebab tu cikgu tak masuk minit. Hari ni kita masuk hari serta jam, bulan dan tahun, sebagainya lah. So kita pergi kepada latihan kedua dulu, hari dan jam dulu. Okey, dia ada cara dia macam nak buat. Okey, tengok Sekarang ni kita tengok kat depan soalan 1. Kita nak tukarkan A, soalan A, 3 hari tukarkan sama dengan kepada berapa jam. Dia tanya berapa jam. Kalau 3 hari berapa jam. Bermaksud kita akan guna BKKB. Macam mana nak guna BKKB? Kita kena salin benda ni dulu. Tengok macam mana cikgu buat. Tolong beri perhatian. Cikgu ajar sekali je. Okey, ini nama dia hari. Suruh tukar kepada jam. Cikgu buat anak panah. Nampak tak cikgu buat anak panah ni? Maksudnya hari suruh tukar kepada jam. Kemudian hari ni, kalau tengok dekat tahbun mihja, hari lagi besar. Betul tak? Cuba tengok dekat tahbun mihja tu. Tengok dekat tahbun mihja, hari dengan jam. Okey, hari lagi besar sebab dia lagi besar. Dia anak second last. Jam ni anak bongsu. Dia kecil. Sebab tu dia kecil. Dia kita panggil besar kepada kecil. Sebab itulah bila kita sebut hari ni besar, cikgu letaklah huruf B. B bermaksud kebesar. K bermaksud kecil. K juga bermaksud darab. Sebab tu cikgu tulis darab. Nampak tak cikgu tulis darab ni? Okey, nak darab dengan berapa? Tengok. Mesti kena darab dengan 24. Kenapa darab 24? Kenapa bukan darab 5? Kenapa bukan darab 12? Kenapa bukan darab 7? Sebab dalam satu hari ada 24 jam. Sebab tu kita kena ingat yang tadi tu. Kalau yang atas tu awak tak ingat, awak tak boleh jawab. Awak kena ingat satu hari sama dengan berapa jam? Satu hari 24 jam cikgu. So kena darab 24 jam. Nak tahu operasi apa? Darab ke bagi tengok BK. K bermaksud kali. So maknanya 3 ni kena darab 24. Lepas tu cikgu tulis 3 darab 24.
So macam mana dapat 3 darab 24? Kenalah buat bentuk lazim. Kena kira lah. So 24. Cikgu buat dulu yang first Semua orang tengok depan. 24 darab dengan 3. 24 cikgu letak atas, 3 dekat bawah. Sebab 24 ni kan panjang. Cikgu letak kat atas, lagi senang nak kira. So 24 darab 3. 4 darab 3, 12. 1 naik atas. Semua orang tengok ya, jangan main-main. 2 darab 3, jawapan dia 6. 6 tambah 1, jawapan dia 7. So, cikgu letak 7. 7. So, jawapan dia adalah 72 jam. So, inilah jawapan dia. Jawapan dia ialah 72 jam. Yang ini senang lagi sebab cikgu tuliskan bentuk lazim dia. Cikgu buat dia punya benda ni. Cuba tengok soalan B. Soalan B ada tak cikgu buat benda ni? Tak ada kan? So, awak kena buat sendiri. So macam mana nak buat? Pertama sekali buat dulu hari. Kemudian anak panah kepada jam. Okey, sekarang cikgu nak tanya, BK ke KB? BK ke KB? BK. BK sebab hari lagi besar. Betul tak? Siapa yang tak nak tulis, tak nak cakap, boleh tulis. Hari lagi besar, jam lagi kecil, cikgu tulis K. Okey, sekarang kita tahu dah K dekat belakang bermaksud kali. Kalau K dekat belakang, kita sebut kali. Kalau B dekat belakang, bahagi. Sekarang ni kita nak kali. Okey, buat dalam kurungan darab. Okey, kita tahu guna operasi darab. Tapi nak darab dengan berapa? Darab dengan 24. Ya, kenapa 24? Sebab satu hari ada ya, 24 jam. Ya, kena ingat yang atas ni. Kalau tak ingat, tengoklah balik. Oh, ni Cikgu Asmawi cakap, hari kepada jam ialah 24. Sebab tu cikgu buat carta tahbumijah ni supaya awak boleh tengok. Nak darab dengan berapa? Nak darab 4 ke? Nak darab 7 ke? Nak darab 12 ke? Awak kena tahu ni. Ni kalau tak hafal ni memang tak boleh jawab soalan kat bawah ni. Kena ada hafalan sikit. Kalau otak tak boleh menghafal, bye-bye. Cikgu tak boleh tolong. Awak memang kena ada keupayaan untuk menghafal. Kalau tak boleh menghafal, habis awak tak boleh jawab lah. Okay, so cikgu pun buatlah sama dengan. So, ini nombor 4 kan? Letaklah nombor 4. So, awak tahu nombor 4 darab 24. Tulis 4 darab 24. Okey, sekarang semua orang cari jawapan dia. 4 darab 24 berapa? Buatlah bentuk lazim. Takkan itu pun nak cikgu tunjuk. 24 darab 4 kan? Buat 24 darab 4. Cuba buat laju-laju. Nak tengok siapa yang boleh buat laju ni. Cuba buat. Berapa jawapan dia? 24 darab 4. 96 jam. Yes, so dapat 96. So 4 darab 4, 16. 1 naik atas. 2 darab 4, 8. Tambah 1 ialah 9. So dapatlah 96 jam. Bermaksud 4 hari sama dengan 96 jam. Tu maksud dia. Okay, setakat tu jelas tak soalan huruf B ni? Kena kenal. Ini adalah BK. Yang apa yang cikgu ajar tadi tu adalah BK. Okey, sekarang kita nak terbalikkan pula. Cuba orang tengok soalan C. Soalan C ni adalah terbalik pula. Tadi kalau hari kepada jam, sekarang ni jam pula kepada hari. So bermaksud cikgu tulislah jam, anak panah, hari. Bermaksud unit yang kecil kepada unit yang lagi besar. So kita panggil sebagai KB. B ni adalah bahagi. Sebab tu cikgu tulis bahagi. Nak bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 24. Sebab dalam jam, dalam satu hari sama dengan 24 jam. Sebab tu cikgu bahagi 24. Jadi kita ambil lah 120 bahagi 24. So ini nak kena buat bentuk lah. Bentuk lah apa? Bentuk lazim. Kena kira dalam bentuk lazim. Okay, macam tu. Jadi 24 darab dengan berapa dapat 120? 24 darab apa? 24 darab berapa dapat 120? Kita boleh guna kalkulator atau kita boleh kita buat kaedah cuba jaya. 20. Kaedah cuba jaya macam mana tu? Kena darab lah. Cuba darab dengan... Okey, cuba darab dengan 3. Kalau darab dengan 3 dapat berapa? Okey, kalau cikgu tengok dekat sini, 24 ni dia kena darab dengan 5.
Bila kita darat dengan Kalau 5, darat dengan ah, 3 dapat 32. tak cukup. So maknanya kena darat dengan 4. Okey, darat dengan 4 pun tak cukup. So kita darat dengan 5. Bila darat dengan 5, 24 darat dengan 5, kita kira Darat dengan tu. dapat Berapa? 120. Okey, tak apa. 24 ni kita Darat 5. darat dengan 5. 24 darat dengan 5 dapat 120. Betul-betul dapat 120. Jadi kita ambil lah darat dengan 5. So 24 darat 5. Okey, kalau nak buat sifir 24 pun boleh. Buatlah sifir 24. Lagi senang. Awak dah tahu dah. Boleh. So dapatlah 120. 24 darat 5 dapat 120. Bermaksud jawapan dia berapa hari? 5 hari. 5 hari. Dia terbalik pula. Tadi guna operasi darab. Sekarang guna operasi bahagi. Sebab nak terbalikkan. Tadi guna jam. Tadi hari kepada jam. Sekarang jam kepada hari. So macam tu. So maksudnya 24. 120 bahagi dengan 24. So dapatlah 5. Iaitu 5 hari. Okey, soalan seterusnya. Soalan D. Okey, ini jam kepada berapa hari? Tolong tengok depan. 144 jam sama dengan berapa hari? Okey, kita nak guna, kita salin balik macam biasa cikgu ajar tadi. Anak panah jam, anak panah hari. Okey, cikgu nak tanya BK ke KB? BK ke KB? BK ke KB? KB. Natalia cakap. KB. So kita bahagilah. Kan? Bahagi dengan 24. Betul tak? Sebab dalam satu hari sama dengan 24 jam. Okey, bolehlah kita buat dia punya bentuk lazim dia. So kita ambil lah. Buat bentuk lazim. Ya. So kita ambil lah 144 bahagi dengan 24. Tulis dulu. 144 bahagi 24 sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Cuba try. 24 darab dengan 6 pula. Oh, dapat 144. 5 hari 5 jam ke cikgu? So 24 ni darat dengan 6. Kalau cikgu darat dengan 6, okey, kalau cikgu darat dengan 6 dapat 144. Betul-betul dapat 144. Jadi betul lah jawapan dia 6. Jadi dapatlah 144 bermaksud 6 hari. 6 hari. Dia tidak ada baki. So jawapan dia adalah 6 hari. Tu maksud dia. Bahagi. Itu nak buat apa cikgu? Kalau ada baki. Nanti cikgu beritahu lepas ni. Macam mana kalau ada baki. Lepas ni nak beritahu, sabarlah, kita start dengan level senang dulu. Jangan terus pergi level susah. Tapi cikgu suka awak punya soalan tu. Kalau ada baki macam mana ni cikgu ajar lepas ni. Okey, soalan seterusnya, soalan E. Okey, soalan E. Okey, kali ni 2 hari 5 jam sama dengan berapa jam? Okey, untuk soalan ini, kita hanya perlu tukar, dengar, kita hanya perlu tukar unit yang tak ada kaitan dengan ni sahaja. Kalau tengok dekat sini, yang ni jawapan nak dalam jam. Yang ini ada hari dan jam. So maknanya kita hanya perlu tukar 2 hari ini saja. Yang 5 jam ni jangan kacau. 5 jam ni jangan kacau. Kenapa? Sebab dia memang dah jam. Dia memang dah cantik dah. So jangan kacau dia. Biar dia kat situ. Okey, so maknanya kita kena tukar 2 hari ni lah. Tapi ada tanda. Apa dia? Tapi ada tambah 5 tu. Kita akan tambah 5 selepas dah siap nanti. Faham tak? Maksudnya kita tukar hari ni dulu kepada jam. Sama macam atas. Tapi bezanya tadi dia hanya ada hari saja, tak ada jam langsung. Sekarang dia ada hari dan jam. So takkan nak buang dalam tong sampah 5 jam ni. Kena tambahkan lah. Tu maksud dia. Sebab tu ada tambah ni. Okey, so maknanya kita tukar yang 2 hari ini sahaja. Sebab tu cikgu tulis besar kepada kecil sebab hari tukar kepada jam. So kita ambil 24. Yes, bagus. Awak nampak kan? So maknanya sekarang ni, okey. So awak nampak kat sini 24 kita darat dengan 2. Kenapa darat dengan 2? Sebab
2 hari ni. 2 hari darab 24. Besar 2 kepada hari, kecil. Betul. Dapat darab 24. So, kita darab 24. Bila 2 darab 24, kita buatlah bentuk lazim kat luar ni. 48. So, dapat. Okay, siapa yang dapat congak lagi baguslah. Siapa yang tak reti congak, buatlah bentuk lazim. 24 darab 2. Dapat 8. 40 lah. 8. Jadi dapat 48. Sebenarnya jawapan dia 48 hari ni untuk jam ni untuk 2 hari ini sahaja. So takkan kita nak buang yang 5 ni. 48 Ya, hari tu kena tambah dengan 5 kan? ya betul, kena tambah dengan 5. So buat lagi bentuk lazim kat bawah ni, 48 tambah 5. 8 tambah 5, 13. 1 naik atas, 5 dekat bawah. So dapatlah jumlah hari yang betul 13. 53 hari. Tu maksud dia. Maksudnya yang dekat belakang ni, yang ada 5 jam ni, jangan buang. Kita akan tambahkan selepas dah siap tukar. So jawapan dia dapat 53 jam. 53 hari pula. Cikgu silap tulis ni. Jawapan dia adalah 53 jam. Selamat cikgu perasan. 53 jam. Banyak betul cikgu. Banyak sikit lah. Tapi kalau murid yang pandai congak, dia tahu je 24 darab 2, 48. Tak payah pun buat benda ni. Yang cikgu buat warna biru ni sebenarnya untuk murid yang tak reti nak tak. Yang tak reti nak darab. Dia tak tahu nak congak. Buatlah bentuk lazim ni. Lepas tu 48 tambah 5 pun tak reti. Buatlah bentuk Saya tahu lazim. lah tapi tak tercongak. Kalau tak reti congak, kenalah buat bentuk lazim ni. Okey, kalau yang reti congak, senang lah. Okey, sekarang kita tengok soalan. Awak yang kenal diri awak tahu. Awak tahu diri awak. Cikgu tak tahu diri awak boleh ke tak? Okey, so awak tengok kat sini. Okey, kalau tengok dekat sini, 6 hari 9 jam sama dengan berapa jam? Bermaksud yang 6 hari ni yang kena tukar. Yang 9 jam ni jangan kacau, biarkan saja. Sebab dia memang dah cantik, dia memang dah okey dah. Dia memang dah hari, dia memang dah jam. So jangan usik dia. Okey, sekarang kita sanding balik hari kepada jam. Bermaksud besar kepada kecil. Betul tak? Kecil. Besar kepada kecil. Masih lagi darab. Darab berapa? Darab 24 sebab dalam 1 jam. Darab 24. Satu hari sama dengan 24. Okey, kemudian tulis dulu bentuk lazim dia dulu. Okey, so kita dapat sebenarnya dalam kurungan 6 darab 24 tambah 9. Okey, nak buat macam mana 6 darab 24 ni? Buatlah dekat luar. Ada setengah orang dia congak ni memang tak boleh congak lah. Susah kan? Kena buat bentuk lazim kat luar ni. Buatlah 24 darab 6. Okey, guna sifin 6. 6 darab 4, 24. 2 naik atas. 2 darab 6, 12 tambah 2, 14. So, dapatlah 144. So, nak buat apa dengan 144 dengan 9 ni? 9 ni nak buat apa? Kena tambah. Tambahkan. Tak reti congak. Buat bentuk lazim lagi. 144 tambah 9 kat bawah. 9 tambah 144. Ya, dapat 13. 1 naik atas. Sini dapat 5. Sini dapat 1. Dapatlah 153 jam. Ingat pesan cikgu, kita tukar mana yang tak kena je, yang tak sama saja. Yang sama jangan tukar. Jam ni memang dah cantik dah 9 jam ni, jangan tukar dia. Kita akan tambahkan kemudian lepas dah siap. Dapat 144 baru tambah dengan 9. Dapatlah 153 jam. Inilah jawapan betul dia. Soalan ni memang susah sikit. Okey? Memang susah sikit. Okey, soalan seterusnya. Soalan G. 296 jam kepada hari dan jam. Maksudnya dia suruh tukar jam kepada hari. Ni yang ada baki ni yang cikgu nak tunjukkan macam mana. Okey, so kita buat macam biasa. Jam anak panah kepada hari. BK ke KB? BK ke KB? K? KB lah. Sebab jam kan kecil. Jam tu kecil. Hari tu besar. Jadi masuk KB. So, operasi bahagi dengan 24. Macam tu. Bahagi 24. Bahagi 24. Okey, so kita buatlah bentuk lazim dia.
Yes, buat bentuk lazim dia. 2, 9, 6 bahagi 24. Okey, so kita buatlah. Darab dengan 24 lah. 24 darab 1, 24. 24. Baki dia 9 tolak 4, 5. Turunkan 6, dapat 56. 24 darab berapa 56 tak ada. Darab dengan 2. Dapat 48. Betul tak? Cikgu congak lah cikgu hafal sifir 24. Okey, kita pun tolak lah pinjam 4. Sini jadi 16. 16 tolak 8, jawapan dia 8. So nampak tadi ada seorang murid tanya cikgu, kalau ada baki macam mana? So ni lah 8 ni, inilah baki untuk jam tu. So maknanya 8 ni, okey, yang atas ni adalah nombor dekat 12 hari. So masuk kat sini 12 hari. Nak faham tak ni? Ni yang atas ni kan. Ni 12 ni dia akan naik ke atas. Maksudnya 12 hari. Yang bawah ni 8 ni adalah 8 jam. So yang 8 jam ni masuk ada kat sini. Dekat belakang, iaitu 8 jam. Faham tak ni? Siap. Itulah jawapan dia. 12 hari, 8 jam. Okey, soalan seterusnya. Kita pergi kepada latihan 3. Okey, latihan ketiga ni ialah berkaitan minggu serta hari. Okey, ni cikgu laju sikit sebab tadi cikgu lambat sebab tadi nak ajar konsep. Okey, sekarang ni kita nak terbalik pula. Okey, sekarang ni kita pergi kepada minggu dan hari. Okey, bila sebut minggu serta hari, kita tak pakai nombor 24 lagi. Kita guna nombor 7, betul tak? Okey, so dekat sini kita nampak, semua tengok depan, minggu lagi besar daripada hari. Sebab tu cikgu tulis BK. Nampak cikgu tulis BK? So kita guna K. K bermaksud darab. Nampak tak huruf K ni? K ni maksudnya darab. So darab dengan 7. Kenapa darab dengan 7? Kenapa bukan darab 24? Tadi 24. Kenapa ni darab 7 pula? Siapa boleh tahu? Sebab yang ni minggu serta hari. Tu kena tahu sebab dalam cerita tadi cerita pasal jam dengan hari. Sebab itulah kita panggil sebagai 24. Sekarang ni cerita pasal minggu dan hari. Mana ada dalam satu mana ada dalam satu minggu sampai 24 hari. Satu minggu hanya ada 7 hari saja. Sebab itulah guna 7. So darab dengan 7. So maknanya 2 minggu ni darab 7. Okey, 2 darab 7 berapa? Congak je. 2 darab 7 berapa? 2 darab 7 berapa? Dia dah 14. 14. Yo, tak ada seorang pun yang jawab kah? Dapatlah 14. So jawapan dia 14 hari. Senang je ni. Ni senang sebab dia guna sifir 7. Tadi susah sikit sebab sifir 24. Tadi soalan 2 susah sikit sebab guna sifir 24 susah sikit lah. Ni senang. Ni sifir 7 je. Okey, sekarang guna 5 minggu pula. Okey, sama. Cara dia sama. Minggu, anak panah kepada hari. Okey, BK ke KB? BK ke KB? BK. BK. Okey, bagus. So kita darab dengan 7 lah sebab kali kan. Kali mesti darab dengan 7. So kita buatlah dia punya orang panggil apa tu? Dia punya bentuk lazim dia ni. So maksudnya 5 darab 7. Okey, 5 darab 7 berapa? Sifir 7 je ni. 5 darab 7. Aduh, 10 tahun tak boleh jawab. 5 darab 7 apa? 35. Okey, so jawapan dia 35 hari. Macam tu. Senang je. Yang ni senang. Sebab dia sifir 7. Tadi tu susah sebab sifir 24. Dia banyak kerja nak kena buat. Kena ingat, kalau besar kepada kecil, darab. BK. K bermaksud darab. Okey, sekarang nak terbalik pula. Hari kepada minggu. Tadi minggu kepada hari. Yang ni sekarang suruh terbalik pula. Hari kepada minggu. Macam mana nak buat? KB. Guna KB lah. Yes, kecil kepada besar. Dia terbalik pula. Bila kecil kepada besar, bermaksud bahagi 7. Sebab tu lah 21 bagi 7. Kita buatlah bentuk lazim. Siapa yang tak tahulah. 21 bagi 7 bermaksud 7 darab 3. Betul tak? 7 darab 3 kan 21. Tahu kan?
Tahu. So dapatlah 21 bagi 7 bermaksud 3. Jadi jawapan dia ialah 3 minggu. Dah siap. Soalan ni senang lagi sebab dia guna sifir 7. Tadi tu susah sebab pakai sifir 24. Sifir 24 dia besar. Semua orang tak boleh. Okey, sekarang cikgu nak tanya hari 3 kepada minggu. minggu. Okey, 3 minggu. Okey, soalan D, 63 hari. Macam biasa, hari kepada minggu. BK ke KB? BK ke KB? Apa? BK ke KB? Oh, KB. KB. Sebab hari kecil, minggu besar. Bahagi ke darab? Bahagi ke darab? Bahagilah. Huruf B. Huruf B kan. Mungkin awak sedang menulis ni, kesian awak. Bahagi dengan 7. Okey, so maknanya kita buatlah bentuk lazim dia atau congak saja. Ada setengah orang dia congak je. Sifir 7 dia tahu kan. 63 bahagi 7 sama dengan berapa? Buatlah bentuk lazim siapa yang tak bahagi, tak reti tu. Siapa yang reti buat. 7 darab berapa dapat 63? 7 darab kata pandai sifir. Kalau pandai sifir mesti laju. Tu tengok cikgu pun hafal. 7 darab 9, 63. So maknanya jawapan dia ialah 9. 9 apa pandai? 9 minggu. Aduh. Mana ni anak-anak murid lain ni? Guna operasi bahagi. Bahagi 7 sebab besar, kecil kepada besar. Okey, sekarang ni. Ni ada 2 pula. Macam mana nak buat? Sama macam tadi. Sekarang cikgu sama ke macam tadi? Ya, hampir sama. Cuma tadi unit lain. Okey, sekarang nak tukar. Yang mana cikgu nak tukar hari ke nak tukar minggu? Cakap dengan cikgu, nak tukar hari ke nak tukar minggu? Mestilah tukar yang minggu kan? Nak tukar hari ke nak tukar minggu? 9 minggu. Mesti tukar yang minggu. Okey, sekarang ni bermaksud minggu kepada hari. Besar. Betul. Besar kepada kecil. So, BK. K bermaksud kali. Kali darab dengan 7. Bermaksud 3 ni darab dengan 7. So, cikgu pun buatlah 3 darab dengan 7. Apa tak cikgu buat 3 darab 7 tu? 3 darab 7. 20. Sama dengan berapa? 3 darab 7 berapa? 20? 21 baru kita tambah dengan 2. 21 ni baru kita tambah dengan 2. So berapa 21 tambah 2? Takkan tak tahu 21 tambah 2. Senang je ni 21 tambah 2. 21 tambah 2 bersamaan 20? 20 berapa? 23 lah pandai. 23. Takkan 21 tambah 2 pun tak reti. So jawapan dia 23. So jawapan dia ialah 23 hari. Ingat, kita hanya perlu darabkan nombor yang ini sahaja. Yang ada kaitan ni sahaja. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan F pula. 4 minggu 6 hari sama dengan hari. Berapa hari? Okey, kita nak tukar yang mana? Minggu ke hari? Minggu. Tukar yang minggu ni. Okey, sama juga macam soalan sebelah. Cuma bezanya kali ni soalan nombor lain. Okey. Okey, so kita tukar. Okey, so minggu kepada hari. Okey, minggu kepada hari. BK ke KB? BK. Darab dengan 7. Betul? Okey, so selesaikanlah darab dengan 7. So maknanya 4 dalam kurungan 4 darab 7 tambah yang belakang ni ada 6 kan? Tambah 6. Okey, guna sifir 4 darab 7. Berapa 4 darab 7? Siap congak. 4 darab 7 berapa? 20. Kejap lah cikgu. 28. Kesian korang 28. Okey, 28 baru tambah dengan 6. Berapa 28 tambah 6? Kalau tak kerti congak buat bentuk lazim. 28 tambah 6. Kalau cikgu congak je. So dapat 14. 1 naik atas 3. So jawapan dia 34 hari. Macam tu. Dapat 34 hari.
Dah selesai dah soalan F. Kita tukar yang yang tak ada kaitan dengan jawapan saja, iaitu 4 minggu. Lepas tu kita tambahkan dengan yang belakang. Okey, yang ini cikgu nak awak buat sendiri. Boleh tak buat sendiri ni? Soalan G ni. Boleh. Bahagi je kan. So nanti bila cikgu buat satu soalan je. Soalan H awak buat sendiri satu je soalan cikgu buat. Okey. So kita tahu dekat sini hari kepada minggu bermaksud kecil kepada besar. So mestilah bahagi kan. Sebab huruf B ni, B dekat belakang bermaksud bahagi. Bahagi dengan 7. Kenapa bagi 7? Sebab satu minggu 7 hari. Okey, so buatlah bentuk lazim. 61 bahagi 7. Gunalah sifir 7. 7 darab 7 49. 7 darab Banyak aku cari ni. banyak sikit. Okey, 7 darab 7 49. 7 darab 8 56. So ambillah 7 darab 8 56. Tolak. Okey, so pinjam dapat 11. 11 tolak 6, jawapan dia 5. So nak buat apa? 8 ni adalah 8 apa? 8 apa? 8 ni 8 apa? 8 minggu. 5 ni 5 apa? 8 minggu. Bawah ni adalah hari. Salinlah balik dekat atas tu. Okey, so dapat dah. 8 minggu 5 hari. Tu maksud dia. Okey, soalan H tolong buat sendiri. Okey. Soalan H buat sini sebagai awak punya latihan. Okey. Soalan seterusnya cikgu ajar sikit sebab ada 4 soalan kan? 4 ke 5? Banyak ni. Tapi kita buat cikgu sentuh sikit je. Cikgu sentuh satu soalan je. Awak buat, yang lain awak kena buat sendiri. Okey, seterusnya melibatkan tahun dan bulan pula. Okey, bila sebut tahun dengan bulan bermaksud dia dah pakai nombor lain dah, bukan nombor 7, bukan 24 lagi. Okey, sekarang ni tahun dengan bulan adalah 12. Sebab itulah besar kepada kecil bermaksud B. K adalah kali darab bermaksud darab 12. So 4 darab 12. Macam mana nak 4 darab 12? Buatlah bentuk lazim dulu. 12 darab 4. So 4 darab 2 8. 1 darab 4 4. So jawapan dia adalah 48 tahun. Tahun pula. Bulan. 48 bulan. Okey, so tulis 48. Okey, untuk soalan B adalah latihan awak. Awak buat sendiri. Sama, cara dia sama. Tahun kepada bulan, B, K darab 12. 7 darab 12 berapa? Buat sendiri bentuk lazim dia. Cikgu tak nak ajar. Ajar sikit je. Okey, soalan C pula. Terbalik pula. 96 bulan kepada tahun. Terbalik. Mestilah guna operasi bahagi. Jadi buatlah bentuk lazim. 96 bahagi 12. Ni kena guna sifir 12. So 12 darab berapa? 12 darab berapa tu? 12 darab 6 darab 2 7 8. Darab 8 kan? So darab dengan 8. 12 darab 8 96. Selesai. So jawapan dia adalah 9 tahun. Awak kena cubalah. Cuba try. 12 darab 5 berapa? Tak dapat. 12 darab 5 60. Okey, cuba ambil 12 darab 7. Okey, 12 darab 7 pun bukan dapat 62. Pun bukan juga. 12 darab 7. Bukan kan? So awak kira lah nanti. Ada 74. Okey, so awak selesaikan nanti. Nanti awak dapatlah jawapan dia berapa. Okey, so awak dah tahu lah berapa nak darab 8 ke darab 7 darab 6 ni kena try lah. Kenapa dapat 9 pula ni? 8 lah. Allahuakbar. 8. Silap. Tak ada seorang pun tegur cikgu. Korang ni. Tak nampak ke cikgu salah salin ni? 8. Dapat ni 12 darab 8 kan dapat 96. So mestilah jawapan dia 8. Menjadi 9 pula. Kalau tak tahu, cuba try buat bentuk lazim. 12 darab 8. Okey, 8 darab 2 kan 16. 1 naik atas. 1 darab 8, 8 tambah 1, 9. Dapat 96. Tu betul lah darab 8. Kan terbalik. Darab dengan bahagi ni kan terbalik. Okey, selesaikan soalan D nanti. Latihan awak. Okey, soalan E. Ni macam mana? Ni macam mana nak selesaikan soalan ni? Nak selesaikan soalan ni, kita nak tukar yang mana? Mestilah tukar yang tahun kan? Tukar yang tahun ni. Tukar yang tahun kepada bulan.
So, tahun kepada bulan bermaksud besar kepada kecil. Darab dengan 12 sebab huruf K. K bermaksud darab. Darab 12. Kenapa 12? Sebab 1 tahun sama dengan 12 bulan. So, kita pun darab lah. 2 darab 12. Cikgu congak, cikgu boleh tahu jawapan dia dapat 24. Okey, kemudian 24 baru kita tambah yang belakang ni. Okey, 24 ni baru kita tambah yang belakang ni. Iaitu 7 bulan ni. So, kita tambahlah yang 7 bulan ni. So, kita tambah. Okay, so kita dapat 24 tambah 7 ialah 31 bulan. So, ni jawapan dia. 31 bulan. Sama juga macam ni. Tukar yang 7 tahun ni dulu. Tukar 7 tahun ni. Kemudian dapat jawapan. Tambahkan dengan 9. Dapatlah jawapan. Okay, selesaikan soalan F. Okay, soalan G. Ni sama, bahagi saja. Macam cikgu cakap itu kan, 98 bulan kepada tahun dan bulan bermaksud bulan tukar kepada tahun. Kecil kepada besar. Sebab bulan kecil. Tahun kan lagi besar. Sebab tu dah B dekat belakang. B bermaksud bahagi. Dapat bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 12. Kenapa 12? Sebab 1 tahun 12 bulan. Buatlah bentuk lazim. 98 bahagi 12. Okay, tadi kita buat ambil 8 kan. Okay, so bila ambil 8, 12 darab 8 dapat 96. Paling dekat. So, 8 tolak 6 ialah 2. So, dapatlah kat situ jawapan dia apa? 8 tahun. Berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. So, tulis kat situ. 8 tahun, 2 bulan. Yang bawah ni lah kita panggil sebagai bulan. Yang atas ni nama dia tahun. Macam tu. Selesai. Okey. Soalan H awak buat sendiri. Sebagai latihan. Sikit lagi. Soalan 5. Banyak sikit lah sebab dia ada banyak benda ni. Sepatutnya benda ni kena ajar 2 hari. Kalau kita berada kat sekolah, cikgu ajar ni 2 hari. Tapi disebabkan kita berada di PDPR, jadi cikgu kena ringkas-ringkaskan. Sebab kita dah ketinggalan masa. Ni sikit lagi. Ni lagi senang. Dekat dengan tahun lagi senang pakai sifir 10. Kalau sifir 10 tak tahu, tak tahulah. Ada yang tak tahu sifir 10 ke? Ada yang tak tahu sifir 10? Tak tahu susahlah. Okey, sekarang kita tengok pula dekat dengan tahu kan? Okey, sekarang tengok dekat dengan tahun. Dekat dengan tahun, dekat lagi besar. Sebab tu dia panggil B. Tahun lagi kecil. BK. Tengok depan sikit lagi dah nak habis dah. Okey. So dapatlah BK. K kenapa K? Sebab kecil kan. K ialah darab. So darab dengan 10. Kenapa darab dengan 10? Tadi kan awak ingat lagi tak yang masa mula-mula tadi awak cakap? 1 dekad sama dengan 10 tahun. Sebab tu kita ambil 10. So 5 darab 10. 5 darab 10 berapa? Takkan tak tahu 5 darab 10. 5 darab 10 berapa? Senang je ni. Sorang-sorang. 50. 50. Okey, tulis 50 tahun. Bermaksud 5 dekad sama dengan 50 tahun. Ni selesaikan juga. Tulis macam ni juga. Tulis sama macam ni. Sebiji. Tapi nombor lain lah. Nombor 9 lah pula. 9 darab 10 dapat 90. Teruskanlah. Okey, soalan seterusnya. 8 abad kepada tahun pula. Ni pun sama. Besar kepada kecil. Abad lagi besar. Tahun lagi kecil. Sebab tu kita beri BK. K nak darab dengan apa? Darab dengan 100. Sebab 1 abad sama dengan 100 tahun. Yang tadi cikgu ajar tadi kan. Cikgu kata 1 abad sama dengan 100 tahun. So kita darab dengan 100. 8 darab 100 berapa? Takkan tak tahu 8 darab 100. Cepat. 8 darab 100. 800. Siapa tak tahu ni ketuklah kepala. Okey, tulis kat situ. 800 tahun. Senang. Soalan D buat sendiri. Okey, soalan seterusnya. Ni lagilah senang. Soalan E. 1800 tahun tukar kepada abad. Kecil kepada besar. Abad lagi besar kan? So, bahagi dengan setahun. Bahagi dengan 100. Ni lagi senang. Guna kaedah potong-potong je. Tengok macam ni cikgu ajar. 1800 per dengan 100. Tengok macam ni cikgu ajar. Kaedah potong mesti atas dengan bawah. Tengok depan. Sikit lagi. 2 minit lagi. Okey. Bila potong atas, kita potong bawah. Macam tu.
Bila kita potong atas, kita potong bawah sampai dia jadi nombor 1. Bila jadi nombor 1, nombor yang tak dipotong, apakah nombor yang tak dipotong? Dekat atas ni nombor apa yang tak kena potong? 18. So jawapan dia adalah 18. So jawapan dia ialah 18 abad. Guna kaedah potong-potong ni, tak payah buat bentuk lazim. Ni lagi senang. Potong-potong tapi dengan syarat atas potong bawah. Potong atas potong bawah. Dia tak boleh potong tepi dengan tepi, dia atas dengan bawah sahaja. Okey, ni awak buat sendiri. Okey, soalan G. Ni pun sama, kita tukarkan yang abad ni sahaja. Tukar yang abad ni. So bila tukar abad, 3 abad 18 tahun sama dengan berapa tahun? Okey, kita ambil 3 abad ni ialah besar, tahun kecil, K kali. So kali. Kali berapa? Darat dengan 100. 3 darat 100. Siapa boleh beritahu cikgu? 3 darat 100 berapa? 3 darat 100 berapa? 300. Okey, ada pun yang jawab. Ingat Cikgu Asmawi jawab seorang-seorang. Sian cikgu. Okey, 300. Okey, 300 ni nak buat apa dengan 18 kat belakang ni? 300. Nak buat apa dengan 18 ni, pandai? Nak buat apa yang 18 tahun ni, nak buat apa? 18 tahun ni nak kena buat apa? Biar je. Tambahkan. Tambahkanlah. So dapatlah 318 tahun. Macam tu. Okey, so dapatlah 318. Ini awak selesaikan sendiri. Soalan I, soalan J, soalan H, semua kena buat. Soalan ni senang je. Untuk abad dengan tahun memang senang. Okey, memang senang. Dia pakai sifir 10 dengan sifir 100. Kalau tak tahu, tak tahulah. Okey, cikgu bagi latihan sikit. So awak kena usaha sendirilah yang soalan yang cikgu tak bagi jawapan tu. Boleh tak? Boleh Okey, so nanti cikgu akan bagi Padlet. Awak siapkan latihan ni. Nanti masukkan dalam Padlet. Ambil gambar Okey, cikgu rasa cikgu tamatkan recording dulu.